b equals to 2. Okay. Fine. Okay, so itu first. So kita ada satu lagi, kita ada P2. P2 equals to, satu tu kan sama juga, kita ada 2 minus 1, 2 minus 2. Salah je. Sini berapa? Oh, ini negatif 2. Ini negatif 2, ini plus 2. So, ini plus 2. Itu kan? 2 minus 1 is... Okay. So, kat sini kita ada 2x plus b. So, P2 kita ialah 28. So, P2 kita 28. So, ini sama jugalah. 2 minus 1 dapat 1. 2 plus 2 kita dapat 4. So, kita ada 2. Ini bukan 2x plus b. 2a plus b. Sebab x kita equals to 2. So, kita ada 2a plus b. So, 2a plus b. Sama juga, simplifykan. Kita akan ada 7 equals to 2a plus b. So, ini second equation kita. Okay, so simultaneous lah dua ni. Dekat sini, b equals to a minus 2. So, dia substitutekan 7 equals to 2a plus a minus 2. Kita akan dapat 3a equals to 9. A equals to 3. A equals to 3 lah. So, b kat sini equals to 3 minus 2 equals to 1. Okay, so A equals to 3, B equals to 1. So, bila soalan tu suruh factorize completely, kita dah ada tadi faktor kita x minus 1, x plus 2. So, faktor kita ialah x minus 1, x plus 2. So, yang lagi satu tu ialah ax plus b. So, kita cari a dengan b kita ialah 3x plus 1 lah. 3x plus 1. Okay. So, ini factorize completely. Bila dia suruh factorize completely, maksudnya tiga-tiga ni ialah faktor kamu. Tak ada divisor pun dekat situ. Okay. Itu kalau dia tak bagi px kat kita. Kalau dia tak bagi px kat kita, kita kena wujudkanlah dia in terms of unknown ni. Okay, itu soalan 10. Boleh? Ada orang ke tak tu? Okay. Boleh, Miss. So, next question. Boleh. Soalan nombor 17. 17. The polynomial px is given by px equals to x power 4 minus x power 3 minus x square plus x. Okay. Kalau tengok px macam ni, make sure kamu keluarkan x lah. Jangan bagi dia ada semua x kat sini. Oi, lambatnya. Okay. 17a tak ada masalah rasanya. Use the factor theorem to show x minus 1 is a factor. Okay, substitutekan 1, akan dapat kosong. Okay, 1. Soalan A tak ada masalah. Soalan B. Write px equals to x minus 1 ax bx square minus c. Okay, dia suruh tulis dalam bentuk macam ni. Okay. So, px yang kita ada dekat sini, dia suruh tukarkan kepada yang sebelah kanan ni. Okay, first kali, kamu tengok kat sini ada ax. So, maksudnya dia ada tinggal x sahaja. Dekat sini, apa yang kita boleh buat, kita boleh factorizekan x kita. Okay, kita factorizekan x dulu. So, kita ada px equals to x. So, kita ada x cube minus x square minus x plus 1. Okay, so x kat sini sebenarnya represent ax kita. So, automatically kita dapat dah a sama dengan 1 dekat situ. Okay, itu satu benda. So, sekarang kita nak cari, nak jadikan dia x minus 1 pula. So, macam mana nak carikan dia x minus 1? X cube minus x square minus x plus 1 ni, kita akan tukar dia dalam bentuk x minus 1 dengan bx square minus c. So, takkan nak tukar dalam bentuk, takkan, dah salah. X cube minus x square minus x plus 1, kita nak tukarkan, kita nak factorizekan dia jadi x minus 1 dengan bx square minus c. So, salah satu cara untuk factorize kalau kita ada power degree 3 ni ialah by using long division lah kan. So, takkan kita nak divide dengan bx square minus c. Bisa kita divide dengan x minus 1. So, apa yang kita boleh buat kat sini? Kita buatlah long division. Bila kamu nampak kena factorize je, kita terus buat long division. So, kita ada x cube minus x square minus x plus 1 divide by x minus 1 dekat sini. X minus 1. So, x cube divide by x, kita ada x square
Sini kita ada x cube minus, sini x square. X square darab negatif 1, kita ada minus x square. Okay, so sini kosong, minus x square plus x square. Jangan lupa ni, kamu punya long division. Simbol negatif tu. Okay, so ini akan turun minus x plus 1. Belum berhenti lagi ya. Ingat remainder kita yang bawah ni mesti kurang 1 degree dia, mesti kurang 1 daripada divisor kita. So kat sini x, mestilah kena buat lagi, kena sambung lagi. So minus x divide by x, kita ada minus 1. So darab balik, kita ada minus x plus 1. So kalau kamu nampak kat sini, dia berhenti. Sebab tu soalan tu nanti dia suruh factorize. Oh, dia tak suruh. Okay. So sekarang, kita ada x. So yang ini tadi, yang x cube minus x square minus x plus 1 ni, kita factorize kan? Kita factorize kan dia. Dia akan jadi x minus 1. Kita punya quotient kat situ, x square minus 1. Okay. So sekarang px kita equals to x minus 1, x square minus 1, which is kenalah dengan apa yang soalan tu minta. X minus 1, ax, bx square minus c. So kat situ kita boleh terus tengok kita punya a kita sama dengan x ni ialah a kan depan dia. So a sama dengan 1, b sama dengan, so sini ini b x square minus c. So b kita pun 1, c kita pun sama dengan 1. Sebab kat sini kita ada minus c, kat sini kita ada minus 1. So a equals to 1, b 1, c pun 1 juga. So basically kat situ, basic dia ialah supaya kamu tahu yang kamu kena factorize x and buat long division dekat sini. Okay. Soalan C. Hence find the root of px. Root tak ada masalah lah. Equalskan je semua ni equals to 0. Soalan D pula. By using solution of C, write down the solution of px plus 1 equals to 0. Px plus 1 equals to 0. Write down the solution px plus 1 equals to 0. Okay, macam mana nak buat ni? Basically sebenarnya x plus 1 ni kamu just substitutekan dalam px kamu ni je. So nanti kamu dapatlah solution dia berapa. Contoh sekarang kita ada px equals to x minus 1, x square minus 1. Tapi sekarang kita nak px plus 1. So kita akan ada x plus 1, x plus 1 minus 1. Ini ialah x square. So kita akan ada x plus 1 square minus 1 equals to 0. Okay. So selesaikan nanti kamu dapatlah dia punya solution. Solution dia tu maksudnya roots lah. Okay, bila dia kata solve px, which is dia suruh determine roots dia apa. Okay. Itu soalan 17. Soalan 18. Saya rasa tak ada masalah kot soalan 18 tu. 18D ke? Siapa lah tanya soalan 18D? Saya tak nak buat lah. Pandai-pandai lah kamu. Tapi soalan 18D ni. D. 15 plus 34x minus x square over 3x plus 1. X minus 1 square. Okay, so ini ialah repeated. Tengok dekat sini kita ada x minus 1 square. So x minus 1 square bukan quadratic, dia repeated. So kita ada a over 3x plus 1. Kalau repeated, satu factor and then another factor yang repeat tu. So kita ada x minus 1 square. Okay, dan buat macam biasa lah tu. Lagi satu, x kan, kalau kat sini kan kita jadikan dia, kita darab semua dengan dia punya denominator ataupun ada yang buat samakan denominator, boleh juga. So contoh kat sini kita ada a over 3x plus 1. So darab dengan yang kat bawah ni, dia akan tinggal x minus 1 square lah. Plus b. B over x minus 1, kalau darab dengan yang benda kat bawah ni, kat sini x minus 1, cancel x1 je x minus 1. So tinggal 3x plus 1 dengan x plus 1. X minus 1. So kat sini akan tinggal c 3x plus 1. Okay. So dalam bentuk macam ni, betul kita kena gunakan roots yang dekat bawah ni. Contoh yang ni ialah negative 1 over 3. X equals to negative 1 over 3. Yang ni ialah x equals to 1. Okay. So kalau kita guna 2, kita dapat 2 je lah unknown. So macam nak cari satu lagi unknown ni? Dah tak ada factor dah dekat bawah ni. Yang ni still x equals to 1. Sebenarnya x kita ni kita boleh guna any values.
Bila kamu nak cari A, B, C, D, E, F, tak kisahlah apa-apa. X2, we can use any value of X. Any values of X. Apa-apa nilai pun boleh. Okay, kalau kamu dah tak ada roots, kita guna roots ni supaya senang. Kita masukkan 1, yang ni terus jadi 0. A ni terus jadi 0. Kita masuk negative 1/3, yang ni terus jadi 0. Maksudnya kita teruslah dapat jawapan instead of kamu buat jalan kerja yang panjang. Tapi kalau dah tak ada factor, roots yang kita nak guna, kamu boleh guna any values of X dekat situ. Okay? Ataupun ada saya explain dalam video, kita expandkan. And then kita compare. Dua-dua cara pun betul. Okay. So, saya harap soalan 18 tu tak ada masalah lah untuk kamu buat. Itu basic sekali. Okay. Next question is 20D. 20D. Okay. 20D. So, tengok dulu soalan 20 tu. Saya harap semua orang dah buat lah. 2x cube minus 7x square minus 10x plus 24. Okay. So, soalan A show that x plus 2 is a factor. Substitutekan dapat 0. Itu je, simple. Factorize completely. Letak factor kita, buat long division. Simple juga. Find the remainder when px is divided by x minus 3. Substitutekan 3, dapat remainder. Pun simple juga. So, ini bila kamu buat long division, kamu akan dapat jawapan x plus 2, which is factor yang dia bagi tu, 2x minus 3, x minus 4. Okay. So, 2 ni kita dapat daripada long division kan? 2 ni kita dapat daripada long division. Okay. Harap semua orang tahulah macam mana nak factorize completely ni. Jangan letak divisor kamu bila factorize completely. Maksud factorize completely macam saya cakap tadi, maksudnya dah tak ada remainder. So divisor tak boleh berada dekat sini. Bila dia bagi divisor, jangan kamu letak dekat sini. Ini ialah factor kita je. So itu beza factor dengan divisor walaupun nampak macam sama. Tapi dia lain. Okay, soalan D. Dia suruh cari 210 over px. Dia suruh express 210 over px as a partial fraction. So, px kita yang kita dah factorizekan tadi lah. So, kita ada x plus 2, 2x minus 3, x minus 4. So, basically sebenarnya kita nak buat partial fraction kita selalu buat tu. So, ini bawah ni semua linear. Kita ada a over x plus 2 plus b over 2x minus 3 plus c over x minus 4. Okay. Dia buat macam biasa, kira satu-satu. Cari A, cari B, cari C kamu. Soalan ni sangat popular dulu dalam exam. Tapi untuk chapter 6 tak ada exam. Tapi masa ada assignment dan UPS kamu. Okay. Saya rasa tak ada masalah pun chapter 6 ni. Cuma jalan kerja kena complete lah. Jalan kerja kamu kena complete. Working dia tu. Okay, soalan 21. Ni kamu kira sendiri Saya kalau nak tunjukkan 1000 tahun pun takkan habis. So, soalan 21. Kenapa soalan 21? Soalan 21 pun sama juga macam tadi. Cuma beza sikit. Okay, kita tengok. Soalan 21. A, B tu tak ada masalah juga. Kita buatlah soalan 21 ni. Which is kamu akan dapat x plus 1, 21D. Kamu faktorkan, kamu dapat 2x, x minus 1, x plus 2. Okay, betul. Kamu cari A, B, C kamu tu, kamu akan dapat 2x cube plus 2x square minus 4x. Which is kamu dapat A equals to 2, B equals to 0. Ini jalan kerja kamu lah. Kalau kamu buat A dengan B tu, kamu nampak lah. A equals to 2, B equals to 0. So, Px kita sama dengan macam ni. Macam saya cakap tadi, jangan tinggalkan factor kamu macam ni. Px kamu jangan tinggalkan macam ni. Kalau boleh factorize, kita factorizekan. Which is kat sini kita boleh factorizekan 2x. So, factorizekan 2x, kita ada x square plus x minus 2. Okay,
So, sama juga. Yang ni boleh factorizekan. Kita ada x to 1 plus minus. So, itu 3 faktor kita. 2x tu faktor juga Faktor dia ialah, root dia ialah 0 lah. Lepas tu kita dapat 2x, x minus 1, x plus 2. Untuk soalan D, dia minta x plus 1 over px. So, px kita mestilah dalam bentuk yang dah difaktorkan. So, inilah dalam bentuk yang difaktorkan. So, sekarang kita ada a over 2x. 2x tu bawa sekali tu. Jangan tinggalkan tu. b over x minus 1 plus c over x plus 2. Okay, so kita buat sama. X plus 1 equals to A kat sini akan tinggal darab dengan 2x. Yang tinggal adalah x minus 1, x plus 2. Plus B. X minus 1 cancel. So tinggal 2x dengan x plus 2. Plus C. X plus 2 cancel. 2x, x minus 1. Semua orang okey ke? Boleh kan yang ni kan? Cancel ni boleh? Boleh, Miss. Boleh, okey. Boleh, Mi. Nak tulis satu-satu pun boleh. Nak samakan denominator pun boleh asalkan kamu tahu apa yang kena buat dekat sini. Okay. So macam saya cakap tadi, kita gunakan faktor yang kita ada, roots yang kita ada. Which is kat sini kita ada x equals to 0. Kamu jangan tulis pula yang merah ni. X equals to 1, x equals to negative 2. Okay. Kita gunakan apa yang kita ada supaya senang kita cancel out. So when x equals to 0, so sebelah kiri kita ada 0 plus 1 equals to 1 lah. So automatically, kalau kita masukkan 0, yang 2x ni akan tercancel lah sebab semua 2 darab 0, 0 kan. So semua ni 0. Sama juga, sini semua 0. So kita tinggal kira yang A je lah. So 0 minus 1 negative 1. 0 plus 2, 2. So, kita ada A equals to negative 1 over 2. Okay. Sebab tu kita guna roots yang kita ada. So when x equals to 1, 1 plus 1 kita ada 2. So automatically sini 1 minus 1 equals to 0. Ini akan cancel. 1 minus 1, 0. Ini akan cancel. So yang tinggal kita ada B. 2 times 1 kita ada 2. 1 plus 2 kita ada 3. So dapat terus B kita sama dengan 1 over 3. Betul ke? 1 B 2 3. 1 over 3 tu lah. So last one, when x equals to negative 2. When x equals to negative 2. Negative 2 plus 1 kita ada negative 1. So negative 1, negative 2. Sini akan cancel out. Sini pun akan cancel out. So kita ada C. So negative 2 kat sini akan jadi negative 4. Kat sini akan jadi negative 3. Okay, so kita ada C equals to negative 1 over 12. Okay, so ada A, B, C. Tinggal substitutekan lah. Dekat sini. So final answer kita ada x plus 1 over 2x. X minus 1 sekejap Yes, can I help you? Lemak. Apa? Okay, sorry. Nampak tak? Kenapa dia jadi zoom pula? Oh, sudah. Macam nak buat ni?
Nampak ke? Kamu nampak ke? Nampak. Nampak, Miss? Nampak full ke? Nampak. Tak nampak full? Miss. Okey, tapi kenapa saya yang tak nampak? Kurang. Sekejap Saya buat macam ni sekejap. Nampak, Miss? Boleh zoom. Okey. Apa tadi kita? X minus 1, X plus 2. Okay, so dekat sini kita ada A over 2X. So A kita is negative over 2. So negative A over 2, A kita ialah negative A over 2. So darab tu kat bawah ni kita ada 4X lah. Negative 1 over 4X plus 1 over 3X minus 1. And the last one kita ada negative 1 over 12. Negative 1 over 12 X plus 2. Okay, simple. Contohlah kalau kamu dapat A, B, C kamu fraction. Tak sama contoh. Lagi-lagi bila kita ada BX plus C tu. Samakan dia punya denominator. Okay, jangan tengok jawapan macam lain, kamu terus give up. Samakan denominator dia. Sebab bawah dia mesti kena sama, denominator dia mesti kena sama. Okay, next question is question number 22. 22. Okay, tengok soalan kamu dulu. Tengok apa yang kamu buat. Kita tak buat lagi. Tengok soalan, baca dulu soalan. Okay, determine the integers p and q such that x cubed minus x square plus 4x minus p equals to x square plus p, x plus q. So maksudnya sekarang, yang ni dia factorizekan kita dapat ni. Okay, sebelah kiri dengan sebelah kanan ialah benda yang sama lah. So kita nak cari nilai p dengan q. Satu cara ialah kita factorizekan yang sebelah kiri ni. Okay, sebelum ni kita factorizekan kalau power of 3 kita akan guna long division kan. So sekarang instead of factorize, kita expandkan yang sebelah kanan ni. Expandkanlah, darab, kembangkan. X square darab X, kita ada X cube plus QX square plus PX plus PQ. So sebelah kiri masih sama, X cube minus X square plus 4X minus 4. Okay. So sekarang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh compare lah. So kita comparekan je. Compare, kalau kat sini kita ada minus x square, kat sini kita ada qx, maksudnya q kita equals to negative 1. So kat sini kita ada px, kita ada 4x. So automatically kita tahu p kita equals to 4. Simple je kat situ. Jadi soalan suruh cari unknown tu sama ada kita substitute value ataupun kita compare kiri dengan kanan. Okay. Hence, express 5x square over x cube minus x square plus 4x minus 4 equals to, okay, hence. So, bila soalan kata hence, mesti kena guna apa yang dia bagi. So, janganlah kamu pergi cari x cube minus x square plus 4x minus 4 ni, faktor yang lain pula. Ini sama dengan yang kiri ni. So, maksudnya yang kiri ni dah difactorizekan sama dengan sebelah kanan ni. Maksudnya sekarang kita nak cari partial fraction kita. Kita ada 5x square over x square plus p, which is p kita ialah 4. X square plus 4, x plus q. So kita ada x minus 1 dekat sini. Okay, so itulah partial fraction kita. Okay, so pecahkan. Tengok dekat sini. Ada quadratic. Okay, quadratic yang tak boleh factorize Kalau boleh factorize, make sure kamu factorizekan. Kamu patut buat linear, cara yang linear. Kalau soalan tu boleh factorize, kamu buat cara quadratic salah So ini memang tak boleh factorize kan. So kita ada A
x plus b over x square plus 4. Okay, quadratic tak boleh factorize, atas dia mesti ax plus b. Still linear. So yang belakang tu x minus 1 ialah linear lah. Jadi c dia terus. Okay. Okay, sama juga buat macam biasa. Substitutekan macam biasa. So kita ada 5x square equals to ax plus b times dengan x minus 1 plus c x square plus 4. Okay. Which is kalau kamu nampak kat sini kita ada satu je factor kita. X equals to 1 factor kita. Kan? Okay, bila kamu substitutekan x equals to 1, kamu akan dapat c lah. So ada lagi dua unknown yang kamu kena cari, which is a dengan b. Gunalah apa-apa value of x. Kamu nak guna x equals to 0 boleh. Kamu nak guna x equals to negative 1 pun boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Ataupun satu lagi cara ialah kita expandkan dia. Expandkan 5x square. So kita ada ax square minus ax plus bx minus b plus cx square plus 4c. Okay, tadi satu cara kan kita substitutekan any value of x kita. Satu lagi cara ialah by using comparison. Kamu boleh guna dua-dua cara pun. Tapi biasanya kalau kita ada quadratic ni, kita ada dalam bentuk ax plus b, cara lagi senang, lagi mudah untuk kamu nak kira ialah kita compare lah. Kita expand, lepas tu kita compare. So sekarang kita sekalikan semua. Kat sini ada ax square. Kat sini ada x square. C ada x square. So kita ada a plus c x square. Lepas tu x kita ada plus negative a plus b x. And then kita ada minus b plus 4c. Okay. So compare lah. Kita ada a plus c equals to 5. So compare kita ada a plus c equals to 5. Negative a plus b kat sini tak ada x equalskan to 0. Negative a plus b equals to 0. Negative b plus 4c tak ada juga, sebelah kiri tak ada apa-apa yang apa nama tu? Yang tak ada x equals to 0 juga. Okay. Nanti cari macam biasa, simultaneous juga. Boleh tak nak guna satu soalan saya nak guna masukkan equals to 1. Nak cari a dengan b kita compare. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab tadi kalau kita masukkan x equals to 1 dekat sini, supposedly kita akan dapat terus c kan? Boleh? Kamu terus dapat c dan kamu nak compare pun boleh juga. Dua-dua cara pun boleh. Okay, terpulang mana yang senang dekat kamu. Okay, itu soalan 22. Soalan seterusnya, soalan 23. Apa soalan 23 ni? Tak ada, bukan soalan 23. Okay, sekejap. Kita ada px, soalan 23. Equals to 2x cube plus ax square minus 2x plus b. When px is divided by x minus 2, the remainder is negative 6. Divided by negative 2, so kita ada p2. Remainder is negative 6. Ni remainder theorem kita. So yang first kali tu dia kata given x minus 1 is a factor. Bila kita tahu x minus 1 ialah factor kita, p1 kita equals to 0. Inilah factor theorem kita. Okay. Kamu masukkan 2 dengan 1 ni, kamu akan dapat nilai a dengan b. Lepas tu soalan tu ada kata hence factorize completely. Hence factorize completely tu, kita akan guna yang inilah. Nampak ni factor kita. p1 equals to 0. So supposedly kat sini kamu akan dapat a, b kamu sama dengan 2x cube. Berapa a? A negative 6 minus 6x square minus 2x b 6 plus 6. Okay. 1.21 kamu akan dapat a dengan b, which is negative 6 dengan 6. So macam mana nak factorize completely, kita akan gunalah salah satu kita punya factor tu. Sebab tu dia bagi factor kat kita. So, kita ada satu factor x minus 1. So kita kena cari lagi dua factor. Ataupun sebenarnya kat sini kamu akan dapat dalam bentuk kuadratik lah, ax square plus bx plus c. So macam mana nak cari nilai dekat sini? Kena long division. So itu basic dia.
by using long division. Okay. So 2x cubed minus 6x square minus 2x plus 6 divided by x minus 1. Yang penting kamu kena tahu faktor kita yang pertama, faktor teorem yang dia bagi tu. Yang ni sebenarnya depends ada A, tak ada A, depends lah. Okay. Soalan 23 tu senang je, boleh tu. Kau apa dah? 27B ialah soalan attendance yang saya pernah bagi kat kamu. 27B ialah soalan attendance. Soalan kalau kata, ini balik semula kepada zaman sekolah kamu belajar dulu. Bila dia kata two real root show that Px has two real roots. Kita akan show B square minus 4AC greater than 0. Show that Px has no real roots ataupun has no two real roots. No real roots ataupun two complex roots. Ini soalan yang saya bagi dalam attendance kamu. Ramai yang merepek je kamu. Kamu tulis nilai apa yang ada dalam kalkulator kamu. Bukan macam tu Dia bukan suruh cari roots kamu apa. Dia suruh show. B squared minus 4AC less than 0. Okay. Okay. So, next ialah soalan 29. Okay, soalan 29. Equals to x plus A, x plus B, x plus C. Okay, find a cubic polynomial. Cubic polynomial maksudnya degree dia 3. Kalau kita tengok kat sini pun betul lah, faktor kita ada 3 kan, maksudnya kita ada x to the power of 3 lah. Satisfying the following conditions. Dia bagi 2 condition dekat situ. Bukan dia suruh cari dia bagi kamu satisfying the following condition. Dia suruh cari kita punya cubic polynomial yang dia satisfy. The first one ialah dia punya coefficient dia, coefficient of x cube tu. Coefficient of x cube ialah 1. Is 1. So maksudnya sekarang dia bukan dalam bentuk ax cube plus bx square plus cx plus d. Dia dalam bentuk, A kamu ialah 1 lah. So kita tak ada A ni. A ni tak ada. Kita boleh abaikan terus A tu. So kita perlu cari 3 unknown je dekat situ. Okay, itu satu condition dia kata. Satu lagi condition, dia bagi kita Q negative 1 equals to 0. Q2 equals to 0. Q3 equals to negative 8. Okay, kamu baca soalan betul-betul. Dia kata satisfying these two condition. Dia bukan suruh cari 1 apa benda, 2 apa benda. Okay. Satisfying these two condition. So yang first one kita tahulah tadi kita punya A kita 1. So kita ada x cube plus bx square plus cx plus d. So sekarang kita tinggal cari yang nombor 2 tu pula. Okay. Sama juga macam soalan sebelum-sebelum ni. Faktor teorem ni dia tak saja-saja bagi. Q negative 1 equals to 0, Q2 equals to 0 ni dia tak saja bagi. Ini ialah faktor teorem kita, ini ialah faktor teorem kita. Instead of kita substitutekan ni semua dekat dalam kamu punya QX ni, kita sebenarnya boleh cari dah 2 faktor kita kat situ. Which is kita ada QX equals to faktor kita yang pertama ialah negative 1. Roots kita yang pertama negative 1. Sebab dia equals to 0, dia ialah faktor. So automatically kita ada X plus 1 dekat sini. Sama juga yang nombor 2 ni kita tahu faktor kita ialah X minus 2. So satu lagi benda yang kita nak cari ialah X plus C lah. Lagi satu unknown. Terpulang sebenarnya kamu boleh je nak cari A, nak cari B, nak cari C. Boleh je. Mana-mana satu pun boleh. Yang penting kamu tahu ini ialah faktor. Kamu tahu ini yang dia bagi ni ialah faktor kita. Terus jelas substitutekan dekat dalam kita punya QX tu. So sekarang kita nak guna yang nombor 3 ni. So Q3 equals to negative 8. So substitute je lah. Q3 equals to 3 plus 1, 3 minus 2, 3 plus C. Equals to negative 8. Okay, sini akan dapat 4. 3 plus C. So berapa ni?
Negative 8 for C. C equals to negative 5. Okay. So C equals to negative 5. So automatically kita dapat Qx equals to X plus 1, X minus 2, X minus 5. So itu final answer kita. Okay, sekali kalau dia bagi Q negative 1, dia bagi factor kita kat sini, factor theorem kat sini, terus masuk dekat kamu punya yang kamu nak factorizekan tu. Okay, B boleh kira sendiri, tak ada masalah. Buat satu lagi soalan. Soalan 31st. 31st pula. Soalan 31. Ini soalan ni. Okay. Last question, 31. Okay. Okay. Untuk soalan 31 ni kamu lagi akan patut kenal apa tu beza divisor, apa tu factor. Okay. Dia kata dekat sini Px can be divided by can be divided exactly by x square minus 2x minus 3. Apa benda divided exactly tu? Maksudnya kalau kita buat long division, divided exactly, no remainder. Okay? Takkan ada remainder pun. So, key point dekat sini ialah no remainder. So, maksudnya kalau tak ada remainder, itu ialah factor kamu lah. Which is kalau kita factorizekan x square minus 2x minus 3 ni, kamu akan dapat x plus 1, x minus 3. Okay? So, ini ialah kamu punya factor. Ini factor kamu, bukan divisor kamu walaupun dia kata divided dekat sini. Dia kata divided exactly ataupun kadang-kadang dia akan guna divisible. Divisible. So bila dia cakap divided exactly, divisible, apa yang dia bagi tu ialah factor kamu. So bila kita tahu roots kita kat sini, kita tahulah kita ada P negative 1 equals to 0. P3 kita pun equals to 0. Okay. Itu key dia. Kalau dia kata divided exactly ataupun dia kata divisible by factor yang dia bagi tu, itu ialah factor kita, bukan divisor kita. Okay. So substitutekan negative 1 dekat dalam Px, substitutekan 3 dalam Px, equalskan to 0, kamu akan dapat M equals to, apa jawapan dia? M equals to 3, N equals to negative 5. Okay, tu boleh kira sendirilah. Okay, so kita ada Px equals to 3x cube minus 8x square minus 5x plus 6. So using these values of m and n, factorize the polynomial completely. Factorize the polynomial completely. Kita dah ada dua factor. Kita dah ada dua factor dekat sini. So dah ada dua factor, make sure kamu gunakan dua-dua factor yang kita ada. So kita ada x plus 1. Kita ada x minus 3. So kita nak cari satu lagi factor kita. Okay, so nak cari satu lagi factor, kita bahagikan lah. Kita buat long division. So kita ada 3x cube minus 8x square minus 5x plus 6 divided by, ini darab lah, which is x square minus 2x minus 3. Kita ada x square minus 2x minus 3. So 3x cube divided by x square, kita ada 3x cube. So sini akan jadi minus 6x square. Sini akan jadi minus 9x. Betul kan? Okay. So minus 8 plus 6 kita ada minus 2x square. Minus 5 plus 9 kita ada plus 4x. Yang ni bawa turun bawah plus 6. So teruskan minus 2x square divided by x square, kita ada minus 2.
So minus 2x square plus 4x plus 6. So kalau tengok kat sini habis kan? Itulah, itu faktor kita lah. Dia mesti habis. Tak ada remainder pun. So 3x minus 2 akan pindah dekat sini. 3x minus 2. Okay, so factorize completely. Siap. And solve the equation. Okay. Solve the equation 3x4. Dia suruh solve. And dia kata hence lagi tu. Which is mestilah kena guna yang sebelum ni yang kita dah factorkan tu. 3x4 minus 14x cubed plus 11x square plus 16x minus 2 equals to 0. Okay, macam nak buat tu? Kita ada 3x to the power of 4 dekat sini. Dia kata hence. So, mesti kena guna apa yang ada dekat sini. So, kita boleh terus factorize kan. 3x cube minus 8x square minus 5x plus 6. Okay. So, kita perlukan satu lagi factor kat sini. Kita perlukan satu lagi factor. Sebab dia kata hence. So, kita pindahkan ni ke bawah. So, kita perlu cari lagi satu lagi factor. Sama juga. Kita buatlah long division. So, kita 3x power 4 minus 40 plus 11x square plus 16x minus 2. So, divide by 3x cube minus 8x square minus 5x plus 6. So, kat sini akan dapat x. Akan kira lah sendiri kat sini. Sepatutnya ini akan dapat x minus 2 lah. X minus 2. Okay. So, satu faktor ni dah plus 6 kita dah faktorkan dah sebelum tu. So, kita ada x plus 1, x minus 3, 3x minus 2, x minus 2 equals to 0. So, bila soalan suruh solve, maksudnya dia suruh cari x, dia suruh cari root kita. So, automatically kita ada x equals to negative 1, x equals to 3, x equals to 2 over 3, x equals to 2. So, ini final answer kita. Boleh? Semua okey? Okay. Okay. Soalan, ada lagi dua soalan. 35, 37. Itu nanti saya bincang dengan chapter 7 punya. Okay, habiskan chapter 7. Ada soalan senaraikan dekat yang saya bagi tu. Terus senaraikan. Okay. Apa nak cakap? Anda tak ingat dah? Tak apalah. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Attendance, Miss. Terima kasih, Miss. Tak apa, attendance saya ada. Attendance saya ada. You share, man. Okay. Sorry lah lambat. Lambat pula. Bye. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Astaga. Yes. Habis sudah.